Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Auda. Bersama saya Hani Yusof dalam rancangan iInfo di mana kita akan membicarakan mengenai dengan isu semasa. Khusus untuk episod ini, kita akan membincangkan mengenai dengan pendidikan berkualiti. Pendidikan berkualiti adalah salah satu yang amat dititikberatkan di negara Brunei Darussalam pastinya untuk melahirkan pelajar-pelajar yang cemerlang dan berjaya bukan sahaja di negara Brunei Darussalam di dalam negara namun juga di persada dunia. Namun, bagaimana pula dengan para pelajar yang mengalami kesukaran di dalam pembelajaran mereka? Pastinya pelbagai usaha dan juga program yang dijalankan bagi memeduli kebajikan dan hal ehwal pendidikan para pelajar bagi memastikan tiada yang tertinggal ataupun tersinggir. Dengan hari ini, Auda, untuk mengetahui lebih lanjut mengenai dengan topik hari ini, kita bersama dengan Yang Mulia Dayang Hajah Nur Zurina binti Haji Asim, Pegawai Pelajaran Kanan, Pasukan Bertindak Pemulihan Pembelajaran, Kementerian Pendidikan. Assalamualaikum, Puan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke program iInfo. Baik, hari ini kita ni akan bicarakan mengenai dengan program pemulihan pembelajaran. Jadi mungkin Puan boleh menerangkan mengenainya. Okey. Seperti mana yang kita ni ketahui, pandemik COVID-19 telah menjejaskan pembelajaran dan pengajaran bukan sahaja di negara Brunei Darussalam, bahkan ianya juga meliputi semua negara. Jadi tindakan awal daripada Kementerian Pendidikan pada waktu tersebut adalah untuk menutup sekolah selama 2 tahun berturut-turut yang dengan selama 185 hari penutupan sekolah. Ini adalah dilaksanakan supaya kita ni dapat mengawal wabak tersebut menular di sekolah. And then Kementerian Pendidikan juga melaksanakan pelan tindakan di bawah Education Response and Recovery, or in short E2RS, di mana di dalam pelan tindakan tersebut negara kita ni telah melaksanakan, Kementerian Pendidikan melaksanakan Students Learning Survey ataupun National Kajian Pembelajaran Pelajar selepas COVID itu berlaku, penutupan sekolah berlaku. Dan di antara tindakan-tindakan yang lain adalah untuk mengadakan program pemulihan pembelajaran dan juga program untuk kesejahteraan guru-guru dan pelajar-pelajar. Dan di bawah E2RS tersebutlah tertubuhnya Pasukan Bertindak Learning Recovery Task Force, yang mana pasukan bertindak ini adalah dipertanggungjawabkan untuk membantu sekolah-sekolah untuk mengurangkan jurang pembelajaran ataupun learning loss yang dihadapi oleh pelajar-pelajar di sekolah rendah dan sekolah menengah. Jadi setakat ini bagaimanakah dengan perkembangan program pemulihan pembelajaran ini? Setakat ini apabila pelajar-pelajar sudah menerima pembelajaran bersemuka, jadi kemajuannya sangat ketara, di mana pelajar-pelajar kita ni dapat taking back, recover balik apa yang diorang sudah ketinggalan itu daripada data-data yang diberikan oleh sekolah-sekolah. Dan kami juga sekarang, pada masa sekarang, giat melaksanakan lawatan-lawatan ke sekolah-sekolah, di mana kami ingin melihat sama ada aktiviti-aktiviti inisiatif yang dijalankan adalah dapat membantu pelajar-pelajar kita ni yang terkesan itu dan melihat kepada cara memantau kemajuan pelajar-pelajar yang ada di sekolah. Jadi bercakap tentang pemantauan, jika sekiranya pelajar itu diklasifikasikan sebagai sudah berjaya di dalam program pemulihan pembelajaran ini, adakah mereka masih lagi akan menjalankan pemantauan? Okey. Pandemik COVID ini yang melanda sekolah-sekolah penutupan itu bukan sahaja menjejaskan pembelajaran dan pengajaran guru-guru, bahkan juga menjejaskan sedikit sebanyak socio-emotional pelajar-pelajar kita ni, disebabkan oleh penutupan tersebut.
rasa kurang yakin dan kurang motivasi. Jadi sekiranya pelajar-pelajar itu sudah dapat recover balik bis diorang punya pembelajaran itu, pihak sekolah hendaklah meneruskan pemantauan tersebut untuk melihat pelajar-pelajar kita ni, memastikan pelajar-pelajar kita ni disokong dan didorong seterusnya tu diorang punya way forward. So dalam kesimpulannya, pemantauan tersebut hendaklah terus di continue lah. Jadi dari apa yang saya fahami, program pemulihan pembelajaran ini adalah bagi seluruh pelajar di seluruh negara kerana mereka telah pun menghadapi kesukaran dan juga learning loss, apa yang dikatakan tadi, diakibatkan oleh penutupan sekolah, diakibatkan oleh COVID-19. Jadi bagaimana pula dengan guru-guru dan tenaga pelajar yang membimbing di dalam program berkenaan? Adakah ianya khusus ditugaskan untuk guru-guru yang khusus ataupun bagaimana? Pengkhususan guru-guru ini sebenarnya semua mesti terlibat. Tidak kira apa kepakaran mereka. Kerana sudah pasti for every subject sebenarnya memang ada learning loss satu kan. So program ini yang the best thing about this program is we are looking at kolaborasi semua guru-guru di sekolah itu. Macam mana inisiatif yang diorang laksanakan itu, adakah ia bertepatan ataupun indah untuk membantu pelajar-pelajar ni. So kolaborasi diorang itu yang amat dipentingkan kerana kita ni perlu konsisten dalam memantau pelajar-pelajar kita ni. Dan juga ia bukanlah hanya tertumpu kepada guru-guru. Ya memang accountability itu kepada pemimpin sekolah terutamanya dan semua pihak-pihak berkepentingan di Kementerian Pendidikan. Baik, jadi ini adalah melibatkan seluruh pelajar di seluruh negara dan juga semua guru-guru yang terlibat dan juga yang berkepentingan. Jadi ianya bukanlah satu pihak sahaja, tetapi amat menyeluruh. Kata orang apa, whole of nation approach. Walaupun di dalam program pemulihan ini juga amat mengena sekali. Sekarang mengenai dengan kaedah. Apa yang kita ni tahu, sejak terjadinya COVID-19 ini, pelbagai kreativiti yang timbul dari segi pembelajaran bagi guru-guru dan juga para pelajar. Jadi apakah antara kaedah-kaedah pengajaran yang dilaksanakan bagi program pemulihan pelajar? Program ini kami juga melihat kepada apakah international best practices yang dijalankan di negara-negara luar. Dan kita ni melihat balik kepada apa yang sudah kita ni laksanakan. It goes under improving and acceleration of learning. Kalau dari segi improving, we are looking at pelajar-pelajar yang sangat-sangat terkesan. Jadi pelajar-pelajar itu diberi sokongan yang lebih dan ini adalah di bawah program learning support. So pelajar-pelajar ini dikumpulkan di dalam grup-grup yang kecil dan dibagi pengkhususan yang lebih oleh gurunya dan terpulang kepada sekolah-sekolah untuk menetapkan bila waktu-waktunya untuk memberi sokongan tersebut. In terms of acceleration of learning, ada dua kaedah yang kita ni sudah buat kalau di Brunei ni. Tinggal lagi untuk memberikan memantapkan lagi. Dua strategi tersebut adalah the differentiated teaching and learning, di mana pelajar-pelajar kita ni tu diajar mengikut keperluan kumpulan tersebut. Jadi cikgu-cikgu dapat memvariasikan kaedah pengajaran itu di dalam kelas. The other one will be pembelajaran dan pengajaran menggunakan digital learning. As we know, our students nowadays, diorang memang very literate, very faham benar diorang dengan ATU. Jadi ATU adalah cara kita ni untuk beri sokongan di mana pembelajaran ATU akan lebih cepat difahami oleh pelajar-pelajar. So blended learning tu, we call it, ataupun bahasa Melayunya pembelajaran yang teradun. Jadi dua strategi ini yang boleh pakai oleh guru-guru memang sudah banyak yang melaksanakan dan akan dimantapkan lagi insyaAllah. Jadi yang Puan katakan tadi, salah satunya adalah accelerated learning, yang kedua adalah differentiated learning, dan juga yang ketiga adalah blended learning. Bercakap tentang differentiated learning ini Puan, kerana kita ada beberapa masa lagi, apakah kepentingannya bagi memastikan para pelajar itu semua
semua tidak ketinggalan, kerana pastinya ada pelajar-pelajar yang di dalam satu kelas saja seorang lebih mahir di dalam subjek ini dan sebagainya, dan mungkin ada yang tidak berapa mahir bagi subjek itu. Ada abilities yang berbeza. Jadi mungkin boleh dihuraikan mengenai dengan differentiated learning. For example, kalau saya hendak mengajar subjek mathematics, kalau saya ada mempunyai dalam 25 orang pelajar, jadi saya mengetahui daripada data yang saya miliki pelajar mana yang lebih cepat dan pelajar mana yang perlu lebih sokongan. Jadi saya sebagai guru akan menggunakan kaedah differentiated teaching and learning, di mana saya melihat kepada ability pelajar-pelajar saya dan memberikan 3 cara kaedah sewaktu mengajar certain topic, for example, supaya saya macam bukan sahaja menggunakan satu cara kepada 25 orang pelajar tu kan. So macam ada yang boleh menangkap, ada yang indah entah. So that is why we call it as differentiated teaching and learning, in which kita ni ada kumpulan-kumpulan pelajar kita ni dan kita ni mengajar mereka mengikut keperluan mereka. Kalau yang kira perlu lebih sokongan, kita ni bagi lebih sokongan dari segi mungkin penerangan yang lebih ataupun tugas kerja yang lebih mudah untuk mereka fahami. Jadi kaedah Anitah yang diiktirafkan sebagai one of the best practices yang done all over the world, and also memang kita ni sudah melaksanakan itu dan tinggal lagi untuk memantapkannya. Bagi itu differentiated learning, bagi yang kurang faham, terutamanya kepada ibu bapa, accelerated learning itu, kalau boleh diberi contoh. Accelerated ni artinya kan bisturang sudah ketinggalan pelajaran because of pandemic COVID-19. Jadi banyak topik-topik yang ketinggalan kan tau. So apabila diorang datang ke sekolah, segala inisiatif yang dilaksanakan itu termasuk accelerate, macam orang kita ni melakaskan bahnya orang. Jadi tetapi melakaskan itu bukan sekadar untuk mempercepatkan sahaja. We must make sure juga pelajar kita ni dapat follow pembelajaran itu dengan lebih mudah dan lebih senang daripada guru-guru. Baik. Dan yang ketiga tadi adalah mengenai dengan blended learning, di mana mereka menggunakan kaedah digital dimasukkan di dalam pembelajaran, di samping mereka belajar dengan menggunakan pelbagai jenis kaedah yang bukan sahaja menggunakan kreativiti mereka, tetapi pelbagai jenis kemahiran, kolaborasi, digital literacy dan sebagainya. Itulah antaranya yang dapat kita ketahui melalui program pemulihan pembelajaran ini, Auda, untuk memastikan semua anak-anak kita ni di Negara Berhad Darussalam ini tiada yang ketinggalan di dalam pembelajaran mereka. Ingin diketahui mengenai dengan harapan khususnya kepada ibu bapa dan juga para pelajar mengenai dengan program pemulihan pembelajaran ini. Harapan saya insya-Allah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, program ini nanti akan dapat membantu pelajar-pelajar kita ni untuk membuang jurang pembelajaran itu yang mereka hadapi dan juga dengan adanya sokongan dari pihak-pihak berkepentingan di kementerian, saya mengharapkan supaya ini adalah peluang kita ni untuk memantapkan lagi sistem pendidikan negara kita ni supaya ianya akan lebih berdaya tahan dan berdaya saing. Ya, itulah harapan saya. Insya-Allah program ini akan berjaya insya-Allah. Baik, sebentar tadi kita telah pun mengetahui mengenai dengan antara kaedah-kaedah yang digunakan di dalam program tersebut. Bagaimana pula dengan perancangan selanjutnya bagi program pemulihan pembelajaran ini? Perancangan pasukan kami insya-Allah akan melaksanakan lebih banyak lawatan kepada sekolah-sekolah kerana kami lihat sekolah-sekolah banyak memerlukan bantuan pandangan dan kita ni validasi daripada pasukan kami ni untuk memastikan kaedah yang diorang gunakan itu adalah ia bersesuaian, bertepatan ataupun tidak. Dalam masa yang sama, kami juga memberikan sokongan kepada sekolah-sekolah untuk melaksanakan kita ni reviews of instructional matters, especially yang teaching and learning, dan ini kemahiran
menggunakan data, academic data di sekolah seperti penilaian berterusan, we have SPA, and kita ni ada internal assessment dan sebagainya. Jadi kami menumpukan perhatian kami kepada sana, macam mana cara kami untuk menyokong sekolah-sekolah supaya penilaian yang mereka laksanakan adalah yang berkualiti dan tepat untuk membantu pelajar-pelajar kita ni. Dalam masa yang sama, kami juga melihat kepada the schools punya school improvement plan. Kan kita ni Kementerian Pendidikan ni kira menyokong sekolah-sekolah untuk melaksanakan plan-plan tersendiri dalam teaching and learning ni, menaikkan teaching and learning ni, dan we call it as school improvement plan. Ini adalah di bawah inisiatif Jabatan Kenaziran. Jadi ini adalah satu platform yang sangat sesuai untuk sekolah-sekolah untuk memantapkan lagi usaha-usaha mereka dari segi untuk menaikkan taraf teaching and learning. Kalau dari segi learning recovery ni, kalau dalam primary punya side and what we've seen, yang ketara adalah literasi, iaitu kemahiran membaca pelajar-pelajar kita ni, terutama pelajar-pelajar kita ni rendah bawah. Jadi kami kira memberikan sokongan kepada sekolah-sekolah untuk melaksanakan SIP yang berkenaan dengan literasi. Jadi macam mana untuk membantu pelajar-pelajar kita ni yang terkesan dari penutupan sekolah tu, yang kira lambatlah dorang punya kemajuan dalam membaca. Jadi these are the kids yang we need to help as soon as we can, urgently lah. So ia akan dapat dilaratkan lagi as the school's way forward. And for numeracy as well, kalau untuk pelajaran mathematics, jadi dari segi sana pun kami menyokong sekolah-sekolah untuk melaksanakan tindakan-tindakan yang sepatutnya untuk membantu pelajar-pelajar kita ni yang terkesan di dalam numeracy kalau primary. Kalau dari segi secondary, I would say that most learning itu impacted contentnya, because bis dorang pun kan menduduki peperiksaan O level apa, and at the same time we also want to enhance dorang punya skills and competencies, especially in digital learning kan semua tu. So biasanya kalau sekolah menengah kami syorkan untuk bis dorang melaksanakan school improvement plan on blended learning. So melihat kepada kemahiran guru-guru kami di pasukan pertindakan learning recovery ni akan juga menjadi kata orang perantara sekolah-sekolah dengan pihak-pihak berkepentingan di Kementerian Pendidikan untuk bagaimana caranya untuk membantu guru-guru kita ni in terms of training and things like that. Apa yang perlu untuk dimahirkan oleh guru-guru kita ni, because kita ni dia mau macam membiarkan guru-guru dorang membuat sendiri cara-cara dorang kan. We want to train them and they will be more confident melaksanakan school improvement plan yang ada di sekolah. Jadi inilah di antara our way forward, perancangan kami seterusnya, macam mana lagi kami ingin membantu sekolah-sekolah supaya insya-Allah nanti pandemik ini terjejasnya tu akan semua pelajar-pelajar kita ni akan pulihlah pembelajaran bis dorang itulah tu. Jadi kami harapkan semoga program pemulihan pembelajaran ini akan berjalan dengan lancar, selaras dengan objektif yang telah pun ditetapkan. Amin. Dan juga mungkin juga boleh dikongsikan harapan pihak Puan dari segi kerjasama yang diharapkan dari para pelajar, ibu bapa dan juga sebagainya. Okey, saya percaya orang-orang kita ni sangat menyokong apa saja inisiatif, terutama sekali inisiatif daripada Kementerian Pendidikan, kerana pelajar-pelajar kita ni nyaurang tani macam harapan tani bahan untuk masa hadapan. Jadi saya pun percaya ibu bapa akan menjadi lebih they are also concerned with the situation ni, and pasukan kami mengharapkan, tim kami mengharapkan ibu bapa akan memberikan sokongan yang padu kepada pelajar-pelajar kita ni, bagi sokongan kepada mereka dari segi motivasi, dan mungkin kalau dulu ibu bapa masa online mereka yang mengajar bis dorang kan di rumah, so I think they would know how difficult it is to teach students ni, but saya harap pelajar ibu bapa akan continue masih untuk memantau pembelajaran anak-anak mereka di rumah. Baik, terima kasih Puan atas penerangan pada hari ini. InsyaAllah kita ni akan bersua lagi
lagi. InsyaAllah. Baik, itu sahaja dari saya, Hani Yusof, di dalam program iInfo ini. InsyaAllah kita akan bersua lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.